Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Aruf dan ini Buletin Awani. Kita mulakan Buletin Awani jam ini dengan perkembangan utama sekali yang kami sediakan pada jam ini, iaitu bermula 1 Ogos ini pemakaian topeng pelitup separuh muka akan diwajibkan di tempat awam. Namun masih ada pihak yang melihat perkara itu umpama menakut-nakutkan rakyat dengan tindakan undang-undang. Bagi mengulas selanjut, kita bersama dengan pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali Prof, mungkin kita melihat kepada kepentingan memakai pelitup muka untuk memahami perkara ataupun kepentingan ini bukanlah suatu rocket science orang kata. Ini amat mudah untuk kita fahami. Namun realitinya sedikit berbeza. Mengapa sebenarnya perkara ini boleh terjadi Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab secara langsung soalan mengenai pelitup separuh muka tu, kita tengok pola negara kita adalah dalam keadaan agak menggusarkan. Ya. Semua pola menunjukkan peningkatan. Jadi disebabkan oleh kebimbangan kita potensi untuk berlakunya wabak ataupun kes-kes yang baru, maka kerajaan telah menggubal satu peraturan mengenai pemakaian pelitup separuh muka ni. Pada pendapat saya, secara umum, kalau kita mampu untuk menjaga penjarakan fizikal, sekurang-kurangnya 1 meter dan juga sentiasa menjaga kebersihan tangan, itu sudah cukup ataupun memadai untuk kita melakukan ataupun patuh kepada langkah pencegahan bagi mengelakkan jangkitan. Bagaimanapun, dalam keadaan di mana penjarakan fizikal itu tidak dapat kita kekalkan dan juga kadang-kadang kita berhadapan dengan kesesakan yang tidak disangka-sangka, maka wajar pemakaian pelitup muka, separuh muka itu dilaksanakan. Kesedaran untuk memakai pelitup muka ini juga perlulah disertai dengan kefahaman bahawa pemakaian semata-mata tanpa menjaga kebersihan tangan dan juga kalau boleh menjarakkan antara satu sama lain tidak memadai. Pemakaian pelitup muka mesti disertai dengan kebersihan tangan. Maksudnya bila kita nak memakai pelitup muka tu, pastikan tangan kita bersih dan juga bila kita nak tanggalkan kemudian tangan tu juga perlu bersih. Kita tidak boleh sekadar memakai pelitup muka dan mengabaikan aspek-aspek kebersihan tangan dan juga yang lain-lain. Jadi untuk itu saya beranggapan pada pendapat saya lah wajar kerajaan mewajibkan memakai pemakaian pelitup muka di kalangan awam. Bagaimanapun saya lebih cenderung untuk memberikan pandangan bahawa keputusan sebenar itu perlu datang daripada individu dalam masyarakat. Maksudnya kesedaran untuk memakai itu perlu lahir daripada diri mereka sendiri. Tidak perlu dipaksa dan tidak perlu menunggu satu undang-undang untuk mengenakan denda dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada aspek kesihatan awam, penguatkuasaan undang-undang ataupun mengenakan denda telah merupakan langkah terakhir apabila semua langkah-langkah promosi kesihatan, pendidikan yang telah kita kongsikan gagal untuk dilaksanakan. Jadi kalau bolehlah setiap individu kita dapat memberikan komitmen dan kita sedar bahawa pemakaian pelitup separuh muka itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi adalah untuk kebaikan diri kita dan juga untuk mengelakkan penularan dalam masyarakat. Gallen Center for Health and Social Policy mengatakan tahap celik kesihatan rakyat Malaysia pada masa kini boleh dianggapkan masih rendah dan juga kerajaan seharusnya fokus kepada meningkatkan tahap celik kesihatan ini. Adakah ini realiti kita pada masa kini? Adakah usaha kita kurang untuk mewujudkan satu tahap celik penjagaan kesihatan di kalangan rakyat kita? Secara umum, saya berpendapat bahawa celik kesihatan di kalangan masyarakat kita ada variasinya di situ. Kalau kita sekadar simpulkan rendah, bagi saya ia mengikut sampel kajian yang berkenaan. Tapi ada kalangan-kalangan yang saya lihat di kalangan umur-umur pertengahan dewasa 30-an, 40-an, komitmen mereka agak tinggi dalam konteks untuk menjaga kesihatan, bukan sahaja untuk mengelakkan pencegahan. Data-data itu boleh kita tengok dalam kajian-kajian telah dilakukan dari masa ke semasa. Bagaimanapun kalau kita lihat secara keseluruhan apa yang berlaku dengan situasi kita yang terkini berikutan dengan peningkatan kes-kes baru dan juga peningkatan kes yang aktif, pada saya ada banyak perkara yang menyumbangkan keadaan itu. Ia tidak harus disalahkan semata-mata literally ke atas kesihatan, tetapi juga kepada langkah-langkah tertentu seperti
kes kita yang kita saring meningkat di kalangan mereka yang pulang dari luar negara, dan juga ada di kalangan individu yang tidak memerhatikan. Mereka tahu perkara tersebut tetapi masih juga tidak patuh kepada SOP-SOP yang ditetapkan. Bagi saya ia bukan sekadar kita memahami tapi juga kesungguhan kita untuk melahirkan ataupun menterjemahkan apa yang kita tahu, melaksanakan langkah-langkah pencegahan kesihatan yang berkenaan. So bagi saya kajian yang dilakukan oleh syarikat yang berkenaan mungkin benar untuk sebahagian populasi negara kita dan mungkin juga tidak menggambarkan secara keseluruhannya. Jadi Prof, apa yang Prof mengatakan bahawa langkah untuk mengenakan denda ataupun penjara ini perlu dijadikan langkah yang terakhir dalam kita membendung wabak ini ataupun memberikan kesedaran kepada orang ramai. Adakah langkah-langkah sebelum kita mengenakan denda ini sudah dilaksanakan ataupun boleh ditambah baik lagi? Secara umum, di pendapat saya rasa apa yang telah kerajaan lakukan sebenarnya telah menepati apa yang sepatutnya dilakukan dalam pengurusan suatu wabak. Tinggal lagi apabila kita mula memasuki fasa PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan sebaik saja kita menukar pusat kuarantin itu daripada pusat kuarantin yang berpusat kepada rumah, ada berlaku pelanggaran SOP di situ. Kita lihat bahawa ada sebahagian masyarakat yang tidak memahami bagaimana sebenarnya kuarantin rumah itu patut dilakukan hingga menyebabkan percampuran antara mereka yang baru balik dan juga mereka yang ada di rumah tersebut dan menyebarkan di peringkat tempatan. Dan satu lagi kalau kita lihat bahawa kluster pada masa ini ada lebih daripada 20 dan yang terbaru melibatkan hospital ataupun perubatan itu kluster seterusnya dan satu lagi ialah pusat jagaan warga emas yang masing-masing menyebabkan kes sebanyak 16. Di sini saya lihat ialah perlu ada satu tindakan lanjut untuk memberikan betul kita sebut langkah yang lebih tegas kepada tempat-tempat yang melibatkan risiko-risiko yang agak tinggi berbanding tempat-tempat yang lain. Saya mencadangkan tempat-tempat yang agak sensitif seperti ini untuk dilakukan surveillance ataupun pemantauan secara berkala kepada pekerja kaki tangan kesihatan dari masa ke semasa. Ia boleh dilakukan secara rawak ataupun mengikut sela masa yang tertentu. Sebab serapan yang kita perhatikan, maklumat yang kita dapati bahawa kadang-kadang ada berlaku kelekaan di kalangan staf, di kalangan mereka-mereka yang memberikan penjagaan di pusat-pusat yang berkenaan. Jadi kalaulah kita dapat membuat pemantauan itu dari masa ke semasa, saya yakin kita dapat mengekang penularan yang lebih banyak di peringkat tempatan. Tapi secara umumnya kalau kita lihat di kalangan masyarakat kita, kalau kita tak ada punca kes, sepatutnya tidak ada kluster ataupun kes-kes yang baru. Jadi apa yang menyebabkan kita agak gusar ialah kadang-kadang ada pintu-pintu tertentu di mana mereka-mereka yang positif tapi tidak disaring dan kemudian mereka ini wujud dalam masyarakat dan menyebabkan berlakunya kluster-kluster yang baru.